Sahabat-sahabat semua, kita perhatikan hadis ni. Oh, seronok syarah hadis ni walaupun pendek. Nabi bersabda, sungguh Allah meredai seseorang hamba yang memakan suatu makanan, kemudian ia memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, ataupun meminum satu minuman, kemudian ia memuji kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Tuan-tuan sekalian, nampak macam simple kan? Tapi Allah beri redanya. Allah beri redanya, keredaannya kepada orang yang makan, lalu dia memuji Allah atas makanan tu. Walaupun simple je ucapan dia, makan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sedapnya makanan ni. Walaupun yang beli makanan tu dia, yang hulur duit dia yang bekerja cari duit dia, tapi tetap dia puji Allah dan dia rasa makanan tu daripada Allah. Walaupun yang belanja orang belanja, tapi tetap Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak belanja. Tetap berterima kasih pada manusia. Ingat Nabi pesan, malam yashkur linnas lam yashkur lillah. Siapa yang tidak bersyukur dan tak tahu berterima kasih pada manusia, dia tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah. So, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita boleh menghargai dan puji manusia, tapi jangan lupa pemberi sebenar adalah Allah. Jadi, kadang kita kurang memuji Allah sebab kita dah terpesona dengan makanan yang sedap tu. Oh, sedapnya, Masya Allah, sedap. Sebut Masya Allah, tapi di lidah saja, bukan di hati. Tapi bila kita dah belajar ilmu ni daripada hadis Nabi ni, Allah meredai orang yang makan dan memuji Allah di atas makanannya. Allah meredai orang yang minum dan memuji Allah atas minumannya. So, walaupun minum air kosong, daripada minum, Alhamdulillah ya Allah. Sebab ada orang yang Allah dah tarik nikmat minum, kena minum melalui tebuk leher. Ada orang tak boleh minum normal. Ada orang koma, dah tak boleh minum air. Ada orang macam-macam lah tuan-puan sekalian. Air kosong ni tak ada saintis boleh buat walaupun satu titik air kosong. Betapa hebatnya air yang Allah ciptakan, tak ada saintis dan sampai bila-bila tak ada alat, tak ada kaedah yang boleh ciptakan air walaupun satu titik. Nak kata hebatnya ciptaan air yang Allah berikan. Tuan-puan sekalian, dunia bumi ini 70% air. Tubuh badan kita 70% air. Dalam tulang kita pun ada 25% air. Dalam otak ni 70% air. Hebatnya. Sebab itu Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu daripada air. Kita pun daripada air mani. Tuan-puan sekalian, macam mana unsur air mani tu boleh daripada itulah diciptakan tulang, daging dan apa yang kita miliki ni. Nak kata hebatnya Allah memberi gambaran daripada air itu. Allah ciptakan segala sesuatu. Pokok perlukan air, binatang perlukan air, dunia ini perlukan air, keseimbangan dunia ini perlukan air, elektrik yang kita ada daripada jana kuasa empangan air. Allahu Akbar. Air yang kita rasa macam tak ada nilai tu, bila mandi air tu mengalir macam tu, bila ambil wuduk tu dengan air pahit kuat, air mengalir macam tu je. Tapi nanti Allah akan uji dunia, seluruh dunia dengan kegersangan, dengan kekeringan, dengan kemarau. Masa itulah manusia melihat air lebih bernilai daripada emas dan perak. Manusia sanggup membunuh kerana untuk mendapatkan air. Bahkan ketika itu ada manusia bawa emas berkilo-kilo. Aku beri engkau sekilo emas, berikanlah aku satu botol air. Orang tak akan bagi. Betapa air satu ketika Allah akan uji manusia selama ini tidak bersyukur. Manusia selama ini membazirkan air. Kan mandi guna air pipe tu, seluruhnya wah sedapnya deru. Satu saat manusia akan minum air walaupun air lumpur, rasa sangat berharga. Baru kita sedar air adalah milik Allah dan di sini ada kuasa Allah yang sangat hebat. Air kosong ni, air dia buat air Milo semua tu pun berpunca daripada air kosong ni juga. Akhir zaman kita akan menghadapi kemarau 2 tahun berturut-turut sampai manusia sanggup membunuh kerana air. Masa tu baru tahu betapa bernilainya air. Emas tak boleh buat apa-apa, tak boleh hilang dahaga. Tak ada air kita akan mati, kebuluran. Makanan walaupun makan tapi tak ada air tetap akan mati. Tapi kalau ada air boleh bertahan 2 minggu, boleh bertahan sebulan tanpa makanan. Tapi makanan tanpa air tak boleh bertahan. Sistem badan akan rosak tanpa air. Allahu Akbar. Jadi walaupun air kosong dapat minum, Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Puji Allah di atas kehebatan menciptakan air. Tuan-tuan sekalian, hebatnya ciptaan Allah tak ada air. Tak ada saintis boleh buat walaupun satu titik air. Tak ada lagi teknologi boleh buat air. Masya Allah. Dan Allah beri air ni percuma pada kita ya. Pergilah kat sungai tu, minumlah sampai kembung perut, percuma. Betapa Allah itu maha kaya. Benda yang sangat mahal, saintis tak boleh buat, teknologi apa pun tak boleh buat, tapi Allah bagi percuma kepada hamba-Nya. Masya Allah. Yang kita bayar air kat rumah tu bukan bayar air tu, sebab air tu daripada sumber sungai. Yang kita bayar adalah sistem pengurusan piping. Sebab manusia tak boleh jual lah air, sebab air boleh
dapat percuma. Kalau kita tak puas hati, air tinggi, apalah sains, apalah, kita boleh je pergi buat pipe direct. Kalau dapat buat lah, cari sumber sungai, buat piping sendiri, tengoklah kos dia berapa. Pipe pula bawah tanah, tengoklah kos dia berapa. Kan, lepas tu kalau musim tertentu air kering, kena bersedialah air tak ada. So yang kita bayar kos tu adalah kos penyelenggaraan, kos pengurusan. Bukan bayar air tu percuma daripada sumber sungai. Kalau kita pergi ambil air kat sungai tu bergeleng-geleng, tak ada orang marah pun. Tak ada orang kata ini sungai saya, ini tak. Subhanallah, tu boleh mandi-manda bebas je kan. Allah bagi percuma. Allah Maha Kaya. Allah bagi percuma je dan tak pernah putus. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, kalau tak hadir majlis ilmu bagi begini, kita tak terfikir sampai tahap ni. Betul kan? Kita anggap air tu biasa. Sebab itu mahalnya ilmu. Ilmu itu cahaya, membuatkan kita jadi orang yang menghargai. Dan baru kita tahu nilai ucap Alhamdulillah sampai dapat redha Allah. Hadis Nabi ni, Nabi bersabda, Allah meredai orang yang makan lalu memuji Allah di atas makanannya, lalu dia minum dan dia memuji Allah di atas minumannya. Lepas makan, Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu, syukur ya Allah bagi aku makan. Ramai mana orang dah tak ada nikmat makan melalui mulut. Walaupun kita makan kurang sedap, biasa je makan benda yang hari-hari sama, takkan dalam muji lebih. Ingatlah, ada orang dah tak boleh makan normal, makan melalui tiup, dah tak boleh makan makanan pepejal, kena minum susu je, diuji dengan sakit. Masya Allah, Allahu Akbar.